بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما، آمين يا رب العالمين، وآمين يا مجيب السائلين. الحمد لله, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan keizinannya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bagi menyambung perbicaraan kita pada kita membaca kitab Mustika Hadis jilid yang kedua, pada membicarakan hadis yang ke-188 pada muka surat 268 berkaitan dengan sembahyang berjamaah dan hukum-hukumnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang tidak mahu merebut ganjaran solat berjamaah kerana pahalanya yang lebih banyak jika dibandingkan dengan solat bersendirian, maka disebab itulah ramai yang akan berjamaah di masjid atau di surau untuk berjamaah. Namun begitu, bagi mereka yang ada kekangan dan halangan, mereka hanya melakukan solat jemaah di rumah. Persoalannya, adakah antara solat jemaah di rumah bersama anak isteri itu serta solat jemaah di surau, yang manakah lebih, di surau atau di masjid, yang manakah lebih afdal? Pakat-pakat nak buat sembahyang berjemaah, tapi semua masing-masing ada kekangan tersendiri. So ada yang memilih untuk melakukan solat di rumah, dan ada juga yang memilih untuk solat di masjid. Yang mana lagi bagus? Bagi menjawab soalan ini, asal hukum solat bagi lelaki ialah solat berjamaah di masjid. Orang lelaki ni kok mana pun lebih baik dia solat di masjid. Kerana sesuai dengan sabda Nabi SAW, seperti yang kita sedia maklum, solat berjamaah itu lebih besar pahalanya daripada solat sendirian dengan 27 ganjaran. Di dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 25 ganjaran. Al-Hafiz Ibn Hajar menyimpulkan 27 ganjaran bagi solat yang dibaca secara jahar, yakni subuh, maghrib dan isya, manakala 25 ganjaran bagi solat sir, yakni zuhur dan asar. Sudah tentu pahala dan kebaikan itu adalah untuk lelaki adalah di masjid atau surau yang mana dia dirikan solat berjamaah. Namun begitu, bagi wanita tempat yang paling afdal untuk solat adalah di rumah, kerana pahalanya lebih banyak berbanding dengan solat di masjid. Namun jika ada majlis-majlis ilmu yang padanya dia datang mengambilnya, maksudnya di rumah dia duduk semayang saja tapi tak ada apa, dia main masjid untuk mendapat ilmu, maka adalah diharuskan baginya dan pahala juga untuknya. Maknanya kalau kita main saja-saja nak semayang berjamaah, dia boleh mai ke masjid untuk mendapat ilmu. Tidaklah menjadi kesalahan untuk wanita hadir ke masjid, kerana Nabi SAW tidak pernah melarang sama sekali untuk wanita hadir ke masjid. Maknanya orang perempuan boleh mai masjid untuk solat. Hatta kalau kita tengok
Di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi, sembahyang Jumaat pun dibenarkan orang perempuan untuk turun ke masjid. So tak ada masalah. Cuma di sini saja orang tak berapa nak bagi, sebab masjid kita kecil. Kalau mereka mai, takut mereka lagi ramai pada kita. Kan? Tak lagi mereka pula jadi imam, lama-lama mereka pun naik baca khutbah. Kalau siapa orang lelaki kau tak ada lah. So tidak menjadi kelaziman di dalam negara kita untuk orang perempuan datang solat Jumaat. Namun begitu bagi mereka yang bermusafir, contohnya lah dia pergi semayang, dia musafir, suami dia berhenti semayang, nak semayang Jumaat, dia tak buat apa dalam kereta, boleh tak dia naik atas ataupun dia pergi semayang, dia tumpang semayang, boleh, tak ada masalah. Daripada dia duduk dalam kereta, sekali lagi terlena ke, terkunci dalam kereta ke pula, baik dia pergi semayang, taklah menjadi satu kesalahan. Okey. Maknanya yang penting untuk datang ke masjid ialah orang lelaki. Orang lelaki kok mana pun cari jalan untuk datang ke masjid. Okey. Bagi orang perempuan ada sedikit kelonggaran. Kalau dia tak mau mai pun tak apa, tapi kalau dia mai tidaklah menjadi satu kesalahan, malah lebih baik jika dia hadir itu, dengan kehadirannya itu menambahkan ilmu dan pengetahuannya. Dengan suasana negara kita yang aman dan tenteram, tidak ada sebarang masalah dan sebagainya, maka tidaklah menjadi halangan. Malah Nabi tidak pernah menghalang orang perempuan untuk datang ke masjid. Okay. Menurut huraian ulama rahimahullahu ta'ala, ada setengah pendapat yang mengatakan bahawa sembahyang berjemaah bagi sembahyang fardu yang 5 itu hukumnya adalah fardu kifayah atas orang lelaki, berdasarkan kepada hadis yang berikut. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salah illa qad istahwadha alaihim syaitan fa'alaika bil jamaah. Tidak ada 3 orang lelaki dalam sebuah kampung atau sebuah desa yang tidak mengerjakan sembahyang Jumaat, melainkan mereka itu illa qad istahwadha alaihim syaitan, melainkan mereka itu dikuasai oleh syaitan dengan menjadikan mereka menjauhi perintah syarak. Fa'alaika bil jamaah, oleh itu hendaklah engkau sentiasa menyatukan diri engkau dengan jamaah, kerana itulah sahaja engkau akan selamat daripada angkara syaitan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam keterangan awal dia kata fardu kifayah. Dan ada juga yang berpendapat sunat muakkadah. Namun begitu jamhur ulama, sebahagian besar ulama mengatakan fardu kifayah. Kalau kita fardu kifayah ni saya selalu ubah. Dulu kita kata orang lain buat kita tak payah, kan? Fardu kifayah orang lain buat kita tak payah. Tapi ubah sikit, mai umur-umur kita dah meningkat ni, bukan orang lain buat kita tak payah, kita buat orang lain tak payah. Maknanya kita kena gelut untuk buat. Bukan tunggu orang buat, kita yang kena buat. Jangan tunggu orang buat. Di dalam hadis ini diterangkan bahawa tiap-tiap kampung, sama ada yang terletak di bandar atau di desa ataupun di daerah terpencil yang jauh, hendaklah mendiri penduduknya mengerjakan sembahyang berjamaah di masjid ataupun di surau, sekalipun hanya seramai 3 orang sahaja daripada kaum lelaki. Kok mana pun tuan-tuan, dalam satu kampung, dalam satu desa, setiap waktu salat mesti kena ada sekurang-kurangnya 3 orang sembahyang jemaah.
Ustaz, surau kami buka subuh, maghrib, isya ya. Kira macam mana tu? Memang tak ada orang sungguh ke? Ada setengah surau macam tu, dia buka maghrib, subuh, isya dengan subuh. Zuhur asar tak buka. Sebab apa? Sebab orang pergi kerja. Kalau memang betul lah orang tak ada langsung, yang tu tak apalah. Tapi kalau ada tapi orang tak mai buat, maka satu kampung tu kena bertanggungjawab. Ada ni pun tak ada nak jawab, tapi jawab hak tu lagi buat apa? Kok mana pun carilah jalan untuk apa? Untuk sembahyang berjamaah. Kalau tidak tu sudah gelut nak buat surau. Yang ni asyik ada taman ni nak buat surau, asyik ada kampung, ada apa apartment flat nak buat surau. Last sekali surau lagi besar pada orang, pada jemaah yang nak mai tu. Kita ni kira nak buat surau, nak bagi nampak macam ada Islamic values, tapi surau kita buat pun tak ada guna kalau kita tak mengimarahkan surau. Ada banyak tempat yang suraunya terbiar. Akhirnya panggil budak-budak tahfiz mai duduk dalam surau tu. Tujuan asal orang bagi surau tu untuk surau. Kita buat sekolah tahfiz pula. Nasib baiklah ada sekolah tahfiz, budak-budak tu mai duduk mengimarahkan surau tu. Tapi ingat, mereka mai tumpang belajar ya. Anak khariah situ mana? Jangan ambil mudah soal ini, sebab dia menjadi tuntutan fardu kifayah. Kalau tak ada orang langsung, memang semua akan bertanggungjawab. Kerana amalan berjamaah sama ada dalam bidang mengerjakan amal ibadah ataupun dalam bidang kehidupan seharian yang lain, lebih baik daripada sikap memencilkan diri. Dalam hadis ini Nabi menuntut kita untuk melakukan sesuatu secara berjamaah. Dan dalam hadis ini juga ditegaskan bahawa sikap memencilkan diri bukan sahaja merugikan, bahkan orang-orang yang bersikap demikian mudah dikuasai oleh syaitan dengan hasutannya. Orang yang suka duduk sorang-sorang ni, dia mudah dihasuti oleh syaitan. Baik, kita tengok huraian yang di bawah tu. Ada juga yang mengatakan hukumnya fardu ain, sebagaimana yang mereka faham daripada sebuah hadis yang lain. Hadis ini menerangkan pada suatu hari semasa hendak mengerjakan solat berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan murkanya terhadap suatu kaum yang tertentu yang tidak datang bersama sembahyang. Lalu baginda menyatakan cadangan, hendak menyuruh salah seorang menggantikannya menjadi imam, dan baginda bersama beberapa orang yang lain hendak pergi ke kampung golongan yang tidak datang berjemaah itu untuk menjatuhkan hukuman yang berat ke atas mereka. Ada setengah pendapat kata fardu ain, kena sembahyang berjemaah bagi orang lelaki. Pasal apa? Dia pegang pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada satu kelompok manusia, kelompok jemaah yang tidak hadir bersama dengan Nabi untuk salat, Nabi kata, aku hari ni bagi orang lain ganti, aku nak pergi cari mereka tu, nak pergi hukum mereka tu pasal apa mereka tak mai sembahyang. Demikianlah maksud hadis yang dijadikan alasan oleh pihak yang menyatakan bahawa hukum sembahyang berjamaah itu wajib ataupun fardu ain. Namun begitu, ianya dihuraikan lebih lanjut lagi oleh alim ulama. Baginda hanya menyatakan cadangan sahaja, tetapi baginda tidak bertindak. Ada setengah pendapat kata Nabi habaq saja, macamnya Nabi kejut ya, Nabi tak buat. Yang kedua, kalaulah sembahyang berjemaah itu fardu ain, tentulah baginda tidak akan bercadang
hendak meninggalkan sembahyang. Kalau betul fardu ain, patutnya Nabi pun tak boleh tinggal. Itu yang mereka pendapat mengatakan bahawa ianya adalah fardu kifayah. So walau bagaimanapun tuan-tuan, bagi orang lelaki sedaya upaya carilah jalan untuk mai sembahyang berjamaah. Pada akhir hadis ini junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, hendaklah engkau sentiasa menyatukan diri dengan jamaah. Dalam hadis ini kata fa'alaika bil jamaah, yakni semasa mengerjakan sembahyang ataupun mengerjakan perkara-perkara yang lain dalam alam kehidupan. Dalam soal sembahyang dah tentu kita kena berjamaah, dalam soal yang lain pun kena berjamaah. Macam mana maksudnya dalam sembahyang itu berjamaah? Jangan sampai kita ketinggalan. Kemarin ada orang tanya, masa kuliah di satu tempat, ada seorang budak, dia ni macam mana nak abang, dia tak berapa sempurna. Maksudnya dia dah dah bedah otak dia dan sebagainya. Mungkin sebab kemalangan, kalau tak silap saya, dia nanti duduk di hujung sekali, dia ikut imam sembahyang berjamaah semua, tapi dia akan baca Fatihah tu sampai habis. Maksudnya bila imam waladdallin amin, dia baca Fatihah, sehingga menyebabkan dia meninggalkan beberapa rukun bersama imam. Rokok tak ada, i'tidal tak ada, sujud tak ada. Bila duduk di antara dua sujud tu baru dia nak rokok. Malah kalau rakaat yang ketiga dan keempat, kalau sembahyang Isya, dia akan baca habiskan suratul Fatihah. Lepas tu dia tanya saya, macam mana nak teguk, macam mana nak abang. Saya kata kat mereka, biar pergi kat dia lah. Pasal kita tak tahu, dia punya tempurung kepala tu dah berlekuk sikit. Kalau kita, orang-orang macam ni, orang yang dah pernah mengalami kemalangan, kita tak tahu dia punya sel-sel otak dia bersambung macam mana. Saat lagi kita pergi teguk, saat lagi terus dia tak mai, kan ayah. Cuma saya kata abang dekat dia, kalau boleh bagi laju sikit. Zaman lah ni kereta semua ada turbo, ada auto, kena laju sikit. Dia kata tak apa ustaz, pergi abang boleh. Memang nak cari pasal tu, mai kok ustaz pergi abang boleh. Saya tak abang lagi nanti baru nak bilang abang. Kalau dengan sengaja meninggalkan rukun tu lambat, maksudnya dia saja melambat-lambatkan bacaan, apabila mengikut ulama fiqh, sehingga selesai 3 rukun yang berlainan. Maksudnya kita baru baca Fatihah, imam dah rokok, i'tidal dan sujud. Pada ketika itu kita belum lagi menyambung dengan rokok, maka pada ketika itu terputuslah jamaah. Okay. Dengan sengaja. Tapi kalau macam kes dia tu, saya ingat dia pun tak tahu nak abang, ada doktor macam mana. Orang-orang macam tu kita tak boleh nak kata apa lah kan. Tapi kalau dengan sengaja macam kita ni, yang tak ada apa, yang tak ada sakit apa ni, kita tak boleh duk lambat-lambat, ikut je imam. Okay. Begitu juga dalam kehidupan kita seharian. Dalam satu kampung ni, janganlah ada banyak kepala. Dalam satu masjid, jangan ada banyak kepala. Yang ni geng berhaluan kanan, yang ni geng berhaluan kiri. Tak mau lah. Geng ni kira geng nak mengata lah. Satu lagi geng ni kira nak tunggu, nak sidai lah. Tak mau. Mai berjamaah.
Imam kita satu ya, mana ada imam dua. Dulu-dulu ya kita dengar orang semayang dua imam. Lah ni, zaman lah ni kita imam satu. Bila imam satu, yang tu lah imam kita, yang tu lah kepala kita, yang tu lah nakhoda kita yang nak bawa. Tiba-tiba habis semayang, duk mengatakan tu imam lah. Tak boleh ya macam tu. Kita satu saf, satu jemaah yang sama. Hang merah ke, biru ke, biru gelap ke, hijau ke, apa ke, tinggal di luar. Mai dengan niat yang satu lillahi ta'ala. Kerana dengan jalan berjemaah, jika kita tersilap, ada yang akan mengingatkan, dan jika kita memulaukan fikiran, ada tempat untuk kita bermesyuarat untuk kebaikan bersama. Kalau ada benda-benda yang kita nak cakap, kita boleh berkongsi dengan orang lain. Menurut huraian ulama rahimahullahu ta'ala, jika seluruh penduduk sebuah kampung tidak mengerjakan sembahyang fardu yang 5 dengan berjamaah di masjid ataupun di surau, maka pihak yang berkuasa berkewajipan memaksa mereka untuk mengerjakannya untuk menegakkan syiar Islam dalam kampung itu. Kalau dalam satu kampung tu tak ada orang langsung sembahyang berjamaah, pihak berkuasa sesebuah negeri kena pastikan, kena paksa, kira pejabat agama lah kot, pejabat agama kena suruh jumpa pengurusi ke apa ke, pastikan ada orang sembahyang berjamaah. Jika sebahagian daripada mereka mengerjakannya, maka bahagian yang lain terlepaslah daripada kewajipan itu, kerana kewajipan itu fardu kifayah. Kalau ada orang buat tu, kita selamatlah. Kalau tidak, satu kampung nak kena jawab pasal apa dalam kampung ni tak ada sembahyang berjamaah. Dalam pada itu ada beberapa hadis yang memberikan perhatian yang berat supaya orang lelaki mengerjakan sembahyang fardu yang 5 dengan berjamaah di masjid dan surau, kecuali ada yang uzur yang dibenarkan oleh syarak. Kita kena juga mengajar dan mendidik hati kita dan diri kita, kalau boleh, jika tidak ada sebarang keuzuran, mailah ke masjid. Dan uzur yang dibenarkan oleh syarak itu ialah yang pertama, disebabkan seseorang itu sakit atau kerana menjaga orang sakit. Orang sakit atau jaga orang sakit, yang tu tak main tak apa. Tapi kadang-kadang kita malu dekat orang tua-tua kita. Berjalan pun tatih-tatih dah. Tapi sanggup mai subuh-subuh keluar mai pakai baju sejuk. Pasal apa sejuk? Macam mana tak sejuk? Isi dengan badan dengan tulang pun tak ada apa dah. Isi pun tak ada nak cover. Tapi boleh mai. Berbeza dengan anak muda yang kulitnya kenyal dan tebal, kulitnya masih muda, gantang, tapi tidak ada kekuatan untuk hadir ke masjid. Dan orang tua-tua ni memang patut dah main ke masjid. Kalau main tua pun tak mau main masjid, lagi haru. Tapi hari ini masjid hanya menjadi tempat perhimpunan orang-orang pencen, sedangkan anak muda jarang kelihatan. Kita kena ubah, mencari jalan bagaimana nak bawa anak muda datang ke masjid. Kita kena cari jalan macam mana nak bawa pelapis-pelapis muda untuk datang ke masjid, untuk bersama dengan kita. Sebab bila kita tak ada nanti, mereka lah yang akan menggantikan tempat kita.
Tapi kalau daripada hari ini kita tidak membudayakan masjid di dalam kehidupan mereka, macam mana mereka nak main ke masjid? Mereka lebih selesa duduk di rumah, pegang handphone, main apa ke, main game ke, tengok Facebook ke apa ke, tak habis-habis. Sedangkan mereka lutut tak sakit, pinggang tak sakit, apa pun tak sakit, semua kuat. Beza dengan kita hak yang sakit semua ni. Tanya awak hang, aku kaki bengkak. Hang bersiapa? Aku lutut ni kalau terlipat dia bunyi perak. Hang, aku pinggang aku habis lah. Semua main, semua hak sakit. Jalan lagu ni, tak apa, aku ada minyak angin bagi. Macam-macam. Tak apa, tak ada masalah tuan-tuan. Itulah asam garam kehidupan kita bila dah tua. Bila dah tua ni macam-macam sakit. Kalau tua tak ada sakit ni pun kacau juga. Dia ni membelah ke apa, tak ada sakit apa ni, kan? Baik, saya nak habaq bagi bahawa yang sekarang ni kita kena fikir macam mana nak bawa anak muda datang ke masjid. Okey, yang kedua, kita boleh uzur untuk tidak hadir ke masjid disebabkan hujan ataupun angin ribut yang kuat dan sebagainya, fenomena alam. Kalau hujan sikit-sikit tu tak apalah. Tapi kalau hujan lebat, angin kuat, kita pula bawa motor jenis terlelong-lelong ni, sekali lagi dengan angin, dengan kita dengan motor sekali terbalik, tak payahlah mai. Tapi kalau boleh mai dengan cara yang lain, naik kereta ke apa ke pula nak mai juga, alhamdulillah. Kesusahan dan kepayahan kita untuk hadir ke masjid, tuan-tuan jangan bimbang. Tuan-tuan tak akan pernah rugi kalau tuan-tuan datang ke masjid di dalam keadaan kesukaran dan kepayahan itu. Sakit kaki, sakit lutut, penat, mai juga ke masjid. Tuan-tuan jangan bimbang, Allah akan bayar. Kemarin ada bekas Tok Imam di satu kampung meninggal. 2-3 hari lepas saya jumpa dia. Saya tanya, panggil Tok Jang, panggil Pak Jang, Pak Jang sihat ke? Dia kata, aku nyawa aku pendek lah. Dia kata, nyawa aku pendek. Orang penat ni, dia nyawa dia pendek lah, dia bernapas pendek. Dia macam ikan belacok di atas darat. Tu makan ubat lah. Aku tak boleh makan ubat hospital. Macam-macam mana dia cerita yang tu ni. Dia kata tak apa hari dah, atau kemarin meninggal. Tuan-tuan, dia orang kampung, orang buat bendang, kulit gelap, tapi bila meninggal, saya tengok muka dia punya bersih, putih, tak macam muka dia masa ketika hidup biasa ni. Meninggal hari Jumaat malam, semayang Jumaat, semayang jenazah. Tu muka jadi putih, bersih, macam kena cuci. Allahu Akbar. Dia jadi imam dalam kampung tu dekat 40 tahun dah, 50 tahun dah. Tapi main umur-umur akhir zaman, akhir-akhir hayat dia tu, dia dah bagi ke orang lain. Itulah balasan Allah bagi cash atas dunia, Allah balas. Penat-penat pun pi juga masjid, tapi tak jadi imam. Dia kata, aku nampak pendek, baca putih-putih. So tuan-tuan jangan risau. Kepayahan, kesusahan kita tu Allah akan balas dan ganti balik. Yang ketiga, kerana takutkan sesuatu bahaya dalam perjalanan ke masjid atau surau, atau yang akan menimpa ahli rumahnya dan harta bendanya jika ditinggalkan. Kalau kita rasa ada kegusaran tentang perjalanan kita tu, takut ada benda bahaya dan sebagainya, maka
bolehlah semayang di rumah. Contohnya, rumah kita duduk belah sana, kita nak mai sini, nak jalan kaki mata tak nampak, nak naik basikal tak apa nak boleh, naik motor lagi lah, bawa kereta anak tak harap saat lagi di Paradise ke mana ke pula kan. Ayah tu sampai masjid je lah, tak aku nak pergi juga. Kalau ayah nak pergi tak apa, sampai kami hantar. Sabar. Kadang-kadang kita bukan Tun Mahathir 97 boleh bawa kereta, dia bawa kereta elektrik tu. Kita kalau bagi kereta elektrik habis tekan switch lagi berterabak ke jalan, dia boleh. Allah bagi kelebihan kat dia. So 3 benda ni dinamakan uzur syar'i. Maknanya kalau kita ada benda-benda ni, tak main masjid tak apa. Dan pada itu, jika seseorang sembahyang berjemaah, bagi sembahyang fardu yang 5 bersama dengan anak isterinya, dengan keluarga di rumah, maka ia dan mereka hendaklah mendapat fadilat. Maka dia dan mereka mendapat fadilat sembahyang berjemaah itu. Namun begitu, bila sembahyang berjemaah di rumah, dia tak dapatlah kelebihan seperti sembahyang berjemaah di masjid. Sebab apa? Saya selalu kata, bila masuk ke masjid, langkah kaki kanan masuk ke masjid, kita niat i'tikaf. Bila kita niat i'tikaf, duduk saja ke, lena ke, pun dapat pahala. Di rumah kita tak dapat pahala i'tikaf. Baik. Sembahyang jemaah bagi sembahyang fardu yang 5 dan sembahyang sunat boleh dikerjakan, berhasil fadilatnya dengan 2 orang. Sekurang-kurangnya 2 orang, iaitu imam dan makmum. Tetapi makin ramai bilangan jemaahnya, makin besarlah pahalanya. Makin ramai bilangan jemaah, makin besarlah pahalanya. Sembahyang berjemaah ialah ikatan yang menghubungkan sembahyang makmum dengan sembahyang imam. Sembahyang berjemaah ni adalah ikatan antara makmum dan imam. Makmum dan imam mesti ada connection. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir, wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka', wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjud, wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Apa dia Nabi kata? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sebenarnya imam itu ditugaskan ialah untuk dijadikan ikutan. Oleh itu, apabila fa iza kabbara fakabbiru, imam ni untuk dijadikan ikutan, dia lead. So apa yang kita kena buat sebagai makmum? Fa iza kabbara fakabbiru, imam angkat Allahu akbar, baru makmum angkat Allahu akbar. Sebab apa? Sebab Nabi melarang, wala tukabbiru hatta yukabbir, jangan bertakbir selagi imam belum angkat takbir. Untuk imam pula janganlah syok sendiri. Kadang-kadang untuk imam ni dia syok, Allahu akbar, oh lama makmum tu kata bila nak masuk jangan lama sangat. Cuma kadang-kadang dia tu imam ni connection dia tak main, dia switch tak menyala. Sementara nak bagi menyala tu, kalau boleh jangan lama sangat. Sebab makmum akan ternanti-nanti bila. Malah kita dilarang sama sekali untuk mendahului imam.
maka siapa yang mendahului imam dalam setiap perbuatan solatnya itu, maka batallah batallah jamaahnya. Wa iza raka'a farka'u, bila imam rokok kita rokok, wala turka'u hatta jangan kamu sujud, jangan kamu rokok melainkan setelah imam rokok. Imam Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Selalu akan jadi kes bila apa? Bila bangun daripada sujud. Ni dia tulis tu, bila imam baca sami Allahu liman hamidah, lepas itu kamu menjawab Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa iza sajada fasjudu, bila imam sujud kita sujud, jangan hampa sujud melainkan setelah imam sujud. Wa iza shalla qa'iman fasallu qiyaman, bila imam berdiri maka hendaklah kamu berdiri. Wa iza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in, bila imam duduk hendaklah hampa juga duduk. Baik, selalu bangun, selalu benda ni akan jadi bila bangun daripada sujud. Okey, bila bangun daripada sujud, hati-hati. Pasal apa? Pasal kadang-kadang tu imam ni kena pula tu imam yang lambat, macam saya ke, nak perbetul, nak adjust, nak bangkit tu, Allahu Akbar, tengok-tengok kita dah berdiri pada tu imam. Masa tu kalau kita tak nampak, kita semayang di belakang tembok ke tak nampak tu imam, yang tu lain. Kalau kita nampak sedangkan kita mengetahui bahawa imam belum lagi sempat berdiri betul, belum lagi sempat qiyam, sedangkan kita sudah qiyam yang sempurna, maka batallah jemaah kita. Kenapa? Kita mendahului imam. Baik semayang sendiri-sendiri kalau tak mau ikut imam. Begitu juga pada ketika sujud, bila lepas i'tidal nak sujud, tu imam ni dia nak adjust kapal terbang, nak landing, tu imam sakit lutut, dia nak adjust, nak turun pelan-pelan, dia nak turun sebelah, walaupun kapal terbang dia tak pernah turun tayar sebelah dulu, dia nak turun, dia turun dua-dua belah. Tapi tu imam jenis kapal Boeing 380 ni berat, dia nak turun, dia turun sebelah dulu. Allah, dia pegang belah ni, sat lagi pegang belah ni, kita dah terlepas sujud bila kita mendahului imam. Jika tanpa pengetahuan, maksudnya kita tak nampak, dimaafkan. Tapi kalau kita tahu dah kalau tu imam ni masa sujud, masa qiyam, dia memang jenis lambat, dan memang kita tahu, kita maklum memang dia macam tu, tapi saja kita nak buat juga, memang cari pasal tak tahu dah, oh kalau tu imam ni dia memang lambat, so kita kena adjust. Jangan bangkit lagi, sujud lama sikit tak apa, bagi dia duduk set Allahu Akbar, maknanya baru dia bangkit, barulah kita boleh bangkit. Sebab apa? Takut nanti kita tuah naik, dia tak mula lagi. Baik, apabila kita rokok dan bangun daripada rokok, hendaklah kita membaca kedua-dua lafaz. Bagi makmum, dia baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Inilah yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bukan imam baca sami Allahu liman hamidah, kita tak sebut apa pun, kita terus baca Rabbana lakal hamdu. Sebab Imam Syafi'i dia kata lebih elok membaca kedua-duanya.
Menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sah sembahyang orang yang berdiri di belakang imam, orang yang sembahyang duduk, dan janganlah ia menuruti dengan sembahyang duduk. Ia berpandukan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan semasa akhir hayatnya yang pernah sembahyang duduk kerana sakit, sedangkan sahabat baginda berdiri di belakang. Kalau ada dua orang, seorang makmum tu, seorang tu dia sembahyang duduk, seorang lagi sembahyang berdiri, maka lebih aula yang berdiri itu menjadi imam. Okay. Kalau dia lelaki lah. Kalau dia perempuan nak sembahyang di rumah, maka tak ada masalah. Boleh tu imam nak duduk pun tak apa. Sebab apa? Sebab yang menjadi makmum tu ialah isteri dia. Takkan pula isteri nak kata, abang ni abang berehat di belakang, saya jadi imam. Itu jangan. Sebab apa? Sebab saya boleh berdiri, abang tak boleh berdiri. So yang kena berdiri, yang kena duduk, kena hormat yang berdiri. Betul tak? Antara perempuan dan lelaki itu beza yang lain pula. So kalau ada imam lain yang tak uzur, yang boleh berdiri elok, maka bagilah peluang untuk dia jadi imam. Begitu jugalah jika ada di antara kita yang bacaannya lebih baik, bagi dia jadi imam. Kalau ada akhlak yang lebih baik, bagi dia jadi imam. Kalau boleh, tak payahlah. Siapa nak jadi imam, pergilah jadi imam. Duk berebut apa? Elam banyak tu pun. Hadis ini juga menerangkan kewajipan makmum menurut amalan sembahyang yang dilakukan oleh imam. Janganlah makmum mendahului imam. Jika makmum bertakbir dengan takbiratul ihram sebelum imam melakukannya, batallah sembahyang makmum itu. Demikian juga kalau ia memberi salam sebelum imam memberi salam. Haram pula hukumnya perbuatan makmum mengangkat kepala daripada rokok atau sujud sebelum imam mengangkat kepala. Takbir sebelum imam bertakbir, hukumnya apa? Batal. Batal sembahyang. Dah hang niat makmum, tiba-tiba hang mendahului imam, tak boleh lah. Kemudian jika kalau ia memberi salam sebelum daripada imam memberi salam, imam tak bagi salam, hang bagi salam dulu, tadi niat imam buat apa? Kemudian haram hukumnya bagi makmum mengangkat kepala daripada rokok atau sujud sebelum imam mengangkat kepalanya. Kecuali macam saya kata tadi, kita tak nampak kan, ada duduk di belakang apa ke, yang tu lain lah. Yang saja duduk nampak ni tiba-tiba buat macam tu, hukumnya haram, maka batal lah sembahyang kita. Jelasnya sembahyang berjemaah biarlah imam yang dahulu melakukannya, sebab kita niat mengikut imam, kemudian barulah dituruti oleh makmum yang lain. Imam dulu kena buat, lepas tu baru makmum ikut. Okey. Siapakah di antara kita yang layak menjadi imam? Kita tengok satu hadis sikit. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanu salasatan falyu'ammahum ahaduhum fa ahaqqahum bil imamah aqra'uhum." Apabila mereka 3 orang misalnya, hendaklah salah seorang daripada mereka menjadi imam, dan orang yang berhak di antara mereka menjadi imam ialah wa ahaqqahum bil imamah aqra'uhum, ialah mereka yang lebih pandai dalam membaca Al-Quran. Mula-mula kriteria nak jadi imam tu, dia mesti qari, bukan kari, qari, orang yang boleh mahir baca Quran.
Tapi jangan baca Quran dia rasa dia sedap sedang dia orang lain tak sedap. Ada setengah orang dia baca Quran dia rasa macam dia punya tu sedap dah. Kita tanya mengaji lagu apa, lagu Nahwan ke, lagu Bayati ke, dia kata lagu tu tak ada lagu tu itu kenapa betul balik lah. So insyaAllah kita tangguhkan untuk hadis yang berikutnya tentang siapakah yang layak menjadi imam daripada kalangan kita. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu merupakan kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.